Hai semua, untuk video kali ini mari kita sama-sama lihat cara isi buku rekod baca Nilam Baharu untuk tahun 2024. Mula-mula sediakan alat tulis dan selepas itu tolong tulis nama penuh kamu, nama kelas dan juga tahun untuk tahun ini. Seperti yang kamu nampak dalam video ini, buku baharu, jadi ada sedikit pembaharuan untuk kemudahan kamu juga. Oke, apa-apa pun sebelum kamu isi Nilam tu, pastikan kamu sudah habis baca buku ya, jangan tidak habis. Untuk muka surat pertama rekod baca Nilam Baharu ni ada ditunjukkan cara-cara isi rekod Nilam langkah demi langkah. Yang selebihnya ni akan ditunjukkan pada bahagian video yang seterusnya. Yang penting kamu kena tahu jenis buku, jenis bahasa yang dibaca, dan yang membezakan buku Nilam Baharu dengan yang sebelum ini adalah murid boleh isi sudah kalau ada baca bahan digital atau bahan bukan buku, boleh tulis sekat sebagai Nilam. Pastikan kamu habis baca buku baru tulis Nilam ini ya. Okay, seterusnya, jenis aktiviti yang dijalankan ini pula wajib dijalankan oleh murid-murid tahap 2. Tahap 1 digalakkan tetapi tahap 2 sangat diwajibkan. Okay, sekiranya kamu ingin melihat langkah demi langkah cara isi Nilam, boleh scan QR. Beza buku Nilam Baharu dan lama, kalau buku Nilam Baharu ni ada ditunjukkan gambar untuk mengenal pasti jenis bahan bacaan seperti buku fiksyen dan bukan fiksyen. Dan untuk bahan bukan buku, bahan bercetak seperti jurnal, laporan, majalah, peta rencana dan cerpen. Risalah dan brosur, katalog dan buku skrip ni pun boleh dikatakan sebagai bahan bacaan Nilam selagi mana ia memiliki maklumat dan berilmiah. Harga tu tidak dikira sebagai maklumat tau, dan manual penggunaan ni pun dan bulletin boleh dikira sebagai Nilam. Tambahan pula untuk bahan bukan buku, bahan bercetak seperti komik, poster dan carta organisasi pun boleh dikira sebagai Nilam. Tapi kalau untuk komik jenis bukan fiksyen, pastikan dia ada nilai murni yang baik. Kalau untuk bahan bukan buku, bahan digital ni dia merangkumi seperti laman sesawang ataupun website ataupun bahan bacaan secara offline. Contoh online ada seperti video pembelajaran di YouTube, pastikan dia bermaklumat dan berilmiah. Kit pembelajaran dan juga maklumat berilmiah menggunakan CD pembelajaran. Pastikan untuk borang ni ada 20 tempat kosong untuk 20 buah buku bagi setiap orang. Tulis nama kamu, kelas dan tahun untuk tahun ini. Dan seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi, pastikan kamu sudah habis baca buku baru tulis tajuk dia. Tulis tajuk penuh. Kemudian tarik yang dibaca tu maksud bila kamu habis baca tu. Ya, sekiranya buku ni bukannya bahan digital atau bahan bukan buku, tidak payah tulis. Tengok jenis buku ni pun ada dalam gambar di muka surat hadapan. Kalau dia fiksyen, tandahkan fiksyen, bahasa yang dibaca, bahasa Melayu dan tulis jumlah muka surat. Tulis satu untuk aktiviti lepas bacaan dan nyatakan apa aktiviti bacaan yang kamu buat lepas baca tu. Okey, begitu juga dengan buku yang lain. Sekiranya bukan buku cerita, mungkin buku puisi ataupun kumpulan cerpen, ulang semula seperti yang dibuat pada awal tadi. Tulis jumlah muka surat dan aktiviti yang dilakukan lepas bacaan. Okey, untuk buku bukan fiksyen pula, tengok tajuk dia, tulis tajuk, terus tarik. Ini pun ikut kronologi kalau susunan dia. Kalau kamu sudah baca duluan, tulis tarik mana yang kamu baca duluan. Okey, buku bukan fiksyen tandahkan right dan bahasa yang digunakan serta muka surat dan aktiviti yang dijalankan lepas membaca. Begitu juga dengan buku bahasa lain seperti bahasa Inggeris atau bahasa Cina, kamu ulang sejak langkah yang seperti tunjukkan awal tadi, muka surat, aktiviti yang dilakukan lepas membaca buku itu dan sebagainya. Okey, untuk bahan digital iaitu bahan bukan buku yang bukan yang digital, seperti yang kamu nampak dalam video ini, pastikan video tu ada maklumat yang berilmiah ya. Lepas tu tulis tajuk video tersebut, tarik dari bila kamu habis tengok video tu. Okey, untuk bahan digital ni tandahkan bahan digital, jenis fiksyen ataupun bukan fiksyen dan bahasa yang digunakan. Melainkan dia digital, tidak payah tulis dia punya jumlah muka surat. Lepas itu untuk bahan digital daripada website ataupun off-site reading. Contoh dia macam buku online ke e-book. Okay, yang ini kamu tulis tajuk buku yang kamu baca tu, bahan digital yang kamu baca. Dan tarik yang bila kamu baca, bahan digital, bahasa yang digunakan. Sama juga seperti tadi, tidak payah tulis muka surat dan tulis apa aktiviti yang kamu lakukan lepas baca tu. Okey, untuk bahan bukan buku jenis majalah, contoh majalah macam kamu nampak ni, dia ada maklumat yang penting. Ada artikel, ada bacaan, ada maklumat tentang suatu barang, tidak terhad pada harga sahaja. Okey, yang ini kamu boleh tulis apa tajuk majalah yang kamu baca tu. Tulis tajuk dia apa semua, isu yang keberapa ataupun bila majalah tu dikeluarkan.
Lepas habis baca majalah tu, tulis tarik dia, jenis bahan bukan buku, bahasa yang digunakan ni pun, dan jenis buku dia. Kalau bahasa ni tengok mana yang paling dominan ataupun yang paling banyak digunakan. Contoh tajuk majalah ni dalam bahasa Inggeris, jadi tulis dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Cina, bahasa Cina. Jumlah muka surat pula, manakah majalah ni ada majalah yang dia sudah sedia tulis jumlah muka surat, tulis. Tapi ada mana yang tidak, kamu kena kira lah dari yang terakhir dia buat. Okay? Baik, kita mula sekarang. Tengok kira berapa jumlah bacaan untuk jenis bahan digital, begitu juga untuk jenis bahan bukan buku, dan buku fiksyen berapa buah kamu sudah baca. Buku bukan fiksyen pun begitu. Kira je lah macam biasa, tapi pastikan jumlah tu pun nanti bila kamu kira dekat bahagian aktiviti sama dengan jumlah buku yang kamu sudah baca. Tapi sekiranya kosong, tulis ya kosong, maksudnya tidak ada kamu baca untuk bahagian tu lah. Dan jumlah muka surat ni, ini perlukan kalkulator. Boleh pakai kalkulator macam ini ataupun kalkulator pakai font yang parents kamu ada ataupun yang kamu ada. Tulis jumlah muka surat yang kamu sudah baca untuk bacaan kamu, dan jumlah aktiviti itu masih sama dengan jumlah bacaan buku yang kamu sudah buat. Tulis total untuk semua bacaan. Sekiranya bulan bacaan baharu ni kamu mesti buat dalam borang yang baru. Contohnya kalau Februari kamu sudah habis 2 muka surat, untuk Mac buat dekat muka surat baru. Begitu juga dengan yang lain-lain. Okey? Ini untuk memudahkan kamu punya pengiraan nilam nanti pada hujung tahun ataupun bila diperlukan. Okey, sampai sini video kita untuk kali ini. Harap dapat membantu kamu untuk isi nilam dengan baik. Bye.